Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercakap berkenaan Zionis dan tamat tempohnya. Jika kita dengar perkataan Zionis, apa yang terlintas dalam fikiran kita ialah jahat, ganas, bunuh, kejam, tentera. Dan sebenarnya gerakan Zionis ini telah dipopularkan oleh seorang wartawan iaitu Theodor Herzl. Dia berbangsa Austria, beragama Yahudi. Dan sebenarnya terma Zionism ini telah lama muncul sebelum wujudnya Theodor Herzl lagi. Kalau kita faham, maksudnya Zionism ini merupakan satu agenda Yahudi dan misi penubuhan safe haven dalam peristiwa Holocaust. Sekitar tahun 1939 hingga 1945, hampir 6 juta orang Yahudi di Eropah terbunuh dalam peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust ini dicetuskan oleh rejim Nazi yang dipimpin pada ketika itu oleh Adolf Hitler. Orang Yahudi menjadi sasaran kerana mereka dikatakan menjadi punca kekalahan rejim Nazi dalam Perang Dunia yang Pertama. Dan sebenarnya pada awal, gerakan Zionis merupakan satu pertubuhan kebangsaan. Tapi sikit demi sikit, pertubuhan kebangsaan ini bertukar menjadi gerakan kolonial. Kerana kepimpinan gerakan Zionis pada ketika itu, mereka fokus kepada penubuhan negara haram Yahudi. Sikap antisemitisme yang ada dalam diri Adolf Hitler menjadikan satu ancaman buat Theodor Herzl. Dia merasakan bahawa penindasan yang dilakukan oleh Yahudi Ortodoks ini adalah satu penghinaan buat mereka. Jadi, dengan semangat yang ada, dengan kata-kata dan dua pemimpin Yahudi yang ada iaitu Yehuda Alkalai dan Zvi Kalishchev menguatkan lagi perjuangannya. Zvi Kalishchev pernah menyatakan, kita ambil contoh orang Itali, orang Poland, orang Hungary yang mereka sanggup berkorban demi kemerdekaan negara mereka. Walhal kita sebagai orang Israel yang sudah ada tanah yang paling mulia, tanah yang menjadi warisan kita, kita tidak ambil endah, kita hanya berdiam diri. Tidak malukah kita dengan perangai kita yang tersebut? Jadi, apa yang dikatakan oleh Zvi Kalishchev itu telah menjadi penguat semangat kepada Theodor Herzl untuk merampas tanah Yahudi dan menjadikan tanah suci itu sebagai penempatan Yahudi. Zionis dan bangsa Yahudi, kita tengok dia saling berkait. Tapi sebenarnya, objektif gerakan Zionis itu sendiri sebenarnya telah menyimpang daripada agama. Zionis sebenarnya mereka ni bersifat sekular. Mereka menolak mukjizat, mereka tidak patuh kepada agama. Kecintaan mereka kepada dunia itu lebih. Mereka berpegang dan bersandar kepada kitab Talmud dan ajaran Taurat yang telah diseleweng sebenarnya. Mereka rasa era penguasaan agama itu adalah satu era yang lapuk. Tapi tak semua orang Yahudi itu jahat. Ada yang menyokong kepada Zionis, ada yang menentang penjajahan Zionis di tanah Palestin. Contohnya, Neturei Karta. Neturei Karta ialah bangsa Yahudi Ortodoks yang menentang penjajahan Israel di tanah Palestin. Tapi pegangan yang dibawa Neturei Karta ini telah tenggelam, dipandang sepi kerana pegangan yang dibawa oleh gerakan Zionis itu lebih kuat. Neturei Karta ini mereka percaya dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, Yahudi akan berjaya diselamatkan dan barulah Israel boleh dibangunkan semula. Empat sebab kenapa Israel hampir tamat tempoh. Yang pertama, #Israel Koyak. Jika kita imbas kembali apa yang berlaku tahun 2021, berlaku satu peperangan yang dinamakan Perang Saiful Quds. Selama 11 hari peperangan itu berlaku, viral satu hashtag iaitu #Israel Koyak yang dicetuskan oleh rakyat Malaysia dan telah disebarluaskan hingga ke hampir seluruh dunia dan dapat menyatukan institusi-institusi, organisasi-organisasi dan figura-figura yang hebat dalam menentang Israel di alam maya. Dan seterusnya, media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, kalau kita tengok kewujudan awalnya adalah untuk puak-puak pro-Zionis ini menyebarkan cerita-cerita palsu berkenaan dengan Palestin. Tapi sekarang, apa yang telah mereka cipta itu memakan diri mereka sendiri, di mana pengguna-pengguna media sosial ini telah menggunakan platform-platform tersebut untuk memerangi apa yang mereka telah perjuangkan. Dan yang ketiga, Gilad Azzman. Gilad Azzman ini merupakan seorang bekas tentera IDF, Israel Defense Force. Dan sekarang beliau merupakan seorang aktivis Palestin. Beliau pernah menyatakan bahawa media barat merupakan pro-Zionis dan Zionis ini lebih kejam dan lebih biadab daripada Adolf Hitler. Dan yang keempat, Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 5 hingga 6. Allah ada berfirman, Allah telah berjanji untuk memberi kemenangan kepada tanah Palestin. Ayo semua kita doakan semoga tanah suci Palestin akan merdeka tidak lama lagi. Setakat itu daripada saya. Teruskan mengikuti Instagram Cinta Gaza Malaysia dan Facebook terkini dan sensasi Palestin.